Selamat sejahtera untuk semua pelajar cikgu. Hari ini kita akan mulakan video PDPR yang mana video ini berguna untuk para pelajar tingkatan 1 ya, untuk melengkapkan modul-modul Maths untuk bab 5 sebutan algebra. Cikgu buat inisiatif video ini bermula dari bab 5, soalan nombor 5. Okey, para pelajar boleh merujuk kepada modul kalian semua ya. Cikgu akan meneruskan dengan bab 5 soalan nombor 5. Tapi sebelum itu cikgu minta pelajar untuk menyalin nota ini, kemudian barulah kita review soalan-soalan pada dalam yang ada dalam modul. Okey, so kita akan review dan buat sama-sama untuk soalan ini. Ini bab 5 ya, ungkapan algebra. Okey, para pelajar boleh tengok soalan nombor 5 kerana soalan yang awal-awal telah pun masing-masing belajar. Okey, jadi pengetahuan itu akan digunakan untuk subtopik yang seterusnya. Okay, sebelum tu cikgu akan mulakan dengan nota ya. Para pelajar boleh menyalin nota di ruangan yang terdapat pada modul itu. Okay, kita mulakan. Okay. Okey, kita mulakan dengan perkataan algebra, yang mana perkataan algebra pelajar telah diperkenalkan pada awal topik iaitu pemboleh ubah. Okey, pemboleh ubah juga telah diperkenalkan kepada pelajar, yang mana pemboleh ubah menggunakan atau diwakilkan dengan huruf. So lepas ni kalau dengar perkataan pemboleh ubah dalam matematik, pemboleh ubah itu adalah huruf ya. Okey, huruf mestilah huruf A sampai Z menggunakan huruf kecil. Okey, kita akan belajar sebutan algebra. Okey, sebutan algebra adalah hasil darab nombor dan huruf. Hasil darab nombor dan huruf. Di dunia ini kita telah pelajari pelbagai jenis nombor, okey, iaitu nombor positif, nombor negatif yang kita boleh gunakan namakan dia sebagai integer. Okey, nombor perpuluhan, pecahan boleh pecahan bercampur, pecahan wajar, pecahan tak wajar. Okey, dan pelbagai nombor yang ada di dunia ini, sama ada puluh, 100, 1000 ataupun juta. Nombor-nombor itu akan didarabkan dengan huruf kecil. Okey, sebagai contoh. Okey, cikgu ada huruf 2 didarabkan dengan huruf. Cikgu ada nombor 2 didarabkan dengan huruf. Okey, cikgu ambil huruf A. So kita akan menjadikan dia 2A. So apabila nombor dengan huruf kita darabkan, jadi kita kena rapatkan dia. Okey, bila kita rapatkan dia, kita akan sebut 2A itu sebagai sebutan algebra. Okey, itu nombor positif ya. Cikgu ambil nombor negatif iaitu negatif 2. Cikgu akan darabkan dengan apa-apa huruf. Okey, tapi kat sini cikgu akan mengambil huruf B lah ya. So, bila ada nombor dan huruf, kita akan rapatkan dan kita akan tulis dia sebagai 2B. Okey, sebagai 2B. Okey, kita teruskan lagi dengan contoh nombor perpuluhan.
2.5. Okey, nak darab dengan apa? Apa-apa huruf. Okey, cuba ambil sini C lah. Jadi kita rapatkan akan menghasilkan 2.5C. Rapatkan sahaja. Okey. Kemudian cikgu ada nombor pecahan wajah. Pecahan wajah, nombor di atas kecil, bawah besar. So 2/5 didarabkan dengan huruf D. Okey. Jadi kita akan jadikan dia 2/5D. 2/5D. Okey. Boleh faham? Okey. Cikgu ambil nombor pecahan tak wajar 5/2. Darabkan dengan E. Okey. Kita rapatkan, dia akan jadi 5/2E. Okey. Untuk pecahan, pelajar tidak boleh menulis huruf itu di bawah. Okey. Contoh Okey. Contoh awak nak tertulis macam ni. 5/2E. Okey. Ini tidak boleh sama sekali. Awak tidak dibenarkan meletakkan huruf di bawah per. Okey, tidak boleh sama sekali. So awak boleh tulis sama ada berada di atas ataupun berada di tengah. Okey, so cikgu padam benda ni supaya awak tak keliru. Okey, awak boleh pause video dan boleh salin dahulu. Okey, kemudian cikgu akan meneruskan satu lagi poin penting untuk sebutan algebra ini. Cikgu harap awak boleh startkan benda ni sebab benda ni akan menjadi kekeliruan yang selalu diulang oleh para pelajar. Okey, sebagai contoh, cikgu ada nombor 1. Okey, 1 adalah integer positif. Okey, darabkan dengan F. Okey, 1 darab F kita boleh rapatkan dan kita boleh tulis sebagai 1F. Okey. Akan tetapi dalam buku matematik, dalam mana-mana buku matematik, kebiasaannya nombor 1 akan dilenyapkan atau hiddenkan dia. Okey, dia memang nombor 1 tapi kita tak tulis sebagai 1. Kita akan tulisnya dan selalu kita akan tulis sebagai F sahaja. Sebagai F sahaja. Okey, ini adalah benda baru untuk pendaraban huruf. Okey, sebenarnya benda ni awak dah belajar dah. Okay, kalau awak nak tengok, awak nak rujuk sendiri, awak nak fikir logik, cikgu tunjukkan di bahagian kiri ini. Okey, yang mana selama hari ni kita dah belajar pendaraban 1 darab 2. Kita akan menghasilkan jawapan 2, betul? Kenapakah kita tidak tulis nombor 1 di hadapan ini? Sudah tentu awak akan cakap, tak ada cikgu. Jawapannya memang confirm 2. Yes, itulah sebabnya kita tidak menulis nombor 1 itu. Kita lenyapkan nombor 1 itu sebab memang tak boleh tulis untuk nombor-nombor ini. Okey, jadi kita tidak akan tulis nombor 1 itu. Okey, begitu juga kalau 1 darab 10. Kenapa? Jawapan dia 10. Kenapa bukan kita menulis nombor 1 tu di hadapan? Sebab itu adalah hasil darab nombor dengan nombor. Jadi kita memang tak tulis pun nombor 1 itu. So begitulah kita akan apply benda yang sama, iaitu tidak menulis nombor 1 itu apabila nombor 1 didarabkan dengan huruf. Okey, sebagai contoh F ini. Okey, awak boleh pause video ini untuk lebih faham lagi. Okey, kalau cikgu ada negatif 1. Okey, negatif 1 darab G. Okey, so kita akan menghasilkan jawapan negatif G. Ambil sahaja negatif itu tanpa menulis nombor 1. Okey, clear ya? Okey, apabila kita cikgu ada 1/5. Okey, so ini adalah pecahan wajah yang mana nombor atasnya adalah 1/5. Ingat tak tadi cikgu kata nombor pecahan huruf tidak boleh ditulis di bahagian bawah kan? Okey, jadi huruf akan ditulis sama ada berada di atas, iaitu di sini ataupun di bahagian sini. Ada sisi kat situ.
Itu sahaja kawasan yang dibenarkan untuk menulis huruf. Jadi apabila 1/5 ini didarabkan dengan huruf H. Jadi H ini perlu diletakkan di mana? Okey, H ini perlu diletakkan seperti ini. H/5 iaitu berada di atas. Iaitu di kawasan kuning. Okey, kalau tak nak macam tu, awak juga boleh menulis seperti ini. Letakkan dia di kawasan biru iaitu di sisinya. Okey, dalam kes macam ni nombor 1 boleh ditulis. Okey? Okay, harap semua boleh faham. Okay, terutama di bahagian tulisan berwarna merah ini. Okey? Okay, awak boleh pause video ini untuk menyalin nota, tapi cikgu akan meneruskan video ini dengan menjawab soalan nombor 5. Okey, sebutan algebra. Kat sini cikgu dah tulis dah kat sini. Suatu nombor didarab dengan suatu huruf. Suatu nombor itu adalah apa-apa nombor. Didarab dengan suatu huruf. Apa-apa huruf. Okey, so kat sini kita akan membentukkan sebutan algebra. Okey, 3 darab Y kita akan rapatkan dia. 3Y. Okey, tulis seperti itu. Okey, negatif 1 darab J. Yang tadi cikgu dah ajarkan apabila nombor negatif didarabkan dengan huruf, kita akan hiddenkan nombor 1 itu. Cikgu ulang ya, hiddenkan ataupun kita lenyapkan nombor 1 itu. Bukan lenyapkan negatif ya. Okey, so kita akan tulis negatif G. Okey, ini benda baru awak kena terima. Okey, bagaimana pula 1 darab K? So dia akan jadi K. Okey, so cikgu harap awak boleh buat nombor 4 dan nombor 5. Okey, bagaimana pula soalan nombor 6? 1/2 darab T darab R. So dia adalah pecahan. Ada pula 2 huruf di situ. So jangan panik. As long as you jumpa nombor dengan huruf, apabila didarabkan, awak hanya rapatkan mereka sahaja. So kita akan tulis seperti ini. 1/2 TR. 1/2 TR. Okey, di sini cikgu nak tekankan bahawa para pelajar jangan tulis T seperti T biasa. Okey? Awak perlu lengkupkan sikit huruf T itu. Ini untuk mengelakkan kekeliruan antara T dan operasi tambah. Okey, kena tahu ya sebab ini benda baru. Okey, bagaimana pula untuk menjawab soalan nombor 7? 5/2 darab I darab I. So kita ada 2 kali I di sini. Okey. Ingat tak pelajar, kita pernah belajar bab kuasa 2, kuasa 3, punca kuasa 2 dan punca kuasa 3. Apabila huruf ataupun nombor yang sama didarab 2 kali, ia akan membentuk kuasa 2. So, 5/2 darab I darab I. So, I dia akan menjadi I kuasa 2. Jangan tulis I ya. Okey, salah di situ Walaupun hakikatnya penulisan itu boleh diterima, tetapi dalam matematik awak perlu ringkaskan menjadi I kuasa 2. Okey, so cikgu minta awak semua menjawab soalan 8, 9 dan 10. Okey, ingat ya syarat dia, huruf, nombor, rapatkan sahaja. Okey, boleh ya? Kita akan pergi ke soalan seterusnya, soalan nombor 6. So cikgu akan cover soalan 5, 6 dan 7 Okey. Soalan nombor 6. Sebutan algebra satu pemboleh ubah. Okey pelajar. Tadi kita dah belajar sebutan algebra kan? Okey, iaitu apa yang awak darabkan antara nombor dan huruf kita rapatkan. Okey, cuma subtopik ini dia minta kita cari sebutan yang mempunyai satu pemboleh ubah. Okey, ingat lagi tak apa itu pemboleh ubah? Okey, pemboleh ubah adalah seperti di dalam nota awal-awal tadi. Ini. Algebra sama dengan
pemboleh ubah. Okey, cikgu ulang. Algebra sama dengan pemboleh ubah. So pemboleh ubah tu apa? Pemboleh ubah itu diwakilkan dengan huruf. So lepas ni bila soalan cerita pasal pemboleh ubah itu merupakan huruf. Okey, jom kita masuk balik semula pada soalan nombor 6 tadi. Okey. Sebutan algebra satu pemboleh ubah, bermaksud satu huruf. Okey, awak boleh notekan kat situ satu huruf. Okey. Mungkin ada yang tanya, habis cikgu lepasnya ada pelbagai soalan lagi ke? 2 pemboleh ubah, 3 pemboleh ubah. Okey, jawapan dia ya. Awak kena menjangkakan soalan-soalan sama ada soalan itu meminta kamu mencari 2 pemboleh ubah ataupun 3 pemboleh ubah. Bergantung kepada keadaan. Tapi untuk sekarang ini, pada modul ini, dia ingin minta kita mencari satu pemboleh ubah. Okey, soalan dia pilih dan bulatkan. Soalan minta untuk bulatkan. Jadi awak kena bulatkan. Tak boleh lorek, tak boleh buat apa. Okey, kita belajar mengikut arahannya. Pilih dan bulatkan sebutan algebra dengan satu pemboleh ubah. So kita tengok 6YU. Adakah satu pemboleh ubah? Kat sini ada Y dan U kan? Ada 2 pemboleh ubah. So kita tak boleh bulatkan ia. Okey, bagaimana pula 13Z? Yes, hanya ada satu huruf. So kita boleh bulatkan. Macam tu saja. Okey. Yang lain cikgu nak awak buat, cuma cikgu minta awak kena pastikan manakah sebutan algebra yang betul-betul satu pemboleh ubah. Jangan keliru Okey. So cikgu dah bagi contoh seperti ini, iaitu 13Z bermaksud satu huruf sahaja. Okey ya. So ini awak teruskan untuk sebagai kerja awak. Okey. Okey, jom kita pergi ke soalan nombor 7. Okey, pekali bagi sebutan algebra. Pekali bagi sebutan algebra. Okey pelajar, sebenarnya tak banyak nota untuk pekali sebutan algebra ini. Sebab apa? Cikgu dah tulis seberingkas untuk maksud pekali ini ya. Awak boleh tengok di ruangan ini, bawah ni. Okey, apa itu pekali? Pekali ialah nombor yang berada di sebelah huruf. Okey, nombor yang berada di sebelah huruf. Okey, maksudnya huruf kat sini, nombor kat sini. So dia berada sebelah huruf. Okey. So tadi kita dah belajar sebutan kan? Sebutan algebra. Cikgu ulang ya pada nota tadi. Sama dengan nombor darab huruf. Okey. Jadi dia akan jadi apa? Kalau kita rapatkan jadi nombor huruf lah kan? Okey. So pekali ini adalah nombor yang berada di sebelah huruf. Inilah. Sebenarnya nak nombor itu sendiri ya. Okey, sebagai contoh. Cikgu ada 2A. 2A tadi sebutan algebra kan? Apakah pekali bagi 2A? Pekali itu adalah nombor di sebelah huruf kan? Siapa yang duduk sebelah huruf A tu? Okey, yang duduk sebelah huruf A adalah nombor 2. So nombor 2 itu merupakan pekali. Okey, boleh faham tak? Okey, saya juga harap awak boleh faham ya. Dia mesti berada di sebelah huruf. Okey, so kita tengok soalan pertama ni. 6Y. So apakah pekali bagi 6Y? Okey, so dia mesti nombor yang berada di sebelah huruf. Apakah nombor yang berada di sebelah huruf Y? Okey, jawapannya adalah 6. So awak hanya tulis nombor 6 sahaja. Okey, tengok nombor 2, 5Y. Okey, apakah pekalinya? Apakah nombor yang berada di sebelah Y? Okey, so jawapan dia 5. Okey,
Cikgu tahu awak mesti boleh jawab soalan nombor 3, 4, tetapi bolehkah awak menjawab soalan nombor 5? Okey, kita tengok soalan nombor 5. Okay. Soalan nombor 5, dia beri sebutan itu negatif P. Cikgu ulang, dia hanya memberi soalan itu negatif P. Okey, adakah awak nampak nombor di sebelah P itu? Nampak tak? Tak nampak kan? Okey. Awak ingat tak kita baru belajar tadi? Tulisan merah ini. Kita dah belajar kan? Apabila nombor 1, negatif 1 didarabkan dengan mana-mana huruf, nombor 1 itu akan dilenyapkan. Dia bukan kosong ya. Dia masih lagi 1. Ingat ya? Jadi, untuk jawapan nombor 5, perkali bagi negatif P ialah negatif 1. Boleh faham tak? Kalau tak boleh faham, pause video ni backward untuk nota yang cikgu bagi tahu pada awal-awal topik tadi. Okey. Kita jawab soalan nombor 7. Apakah perkali bagi negatif E? Sama tak jawapan dia untuk soalan 5? Sama kan? Mesti awak dapat jawapannya. Berapa jawapannya? Yes, betul. Negatif 1. Okey. Agak-agak awak boleh tak jawab soalan nombor 8? Tak ada nombor, tak ada negatif. Tapi apakah perkali bagi R? Yes, cikgu minta awak buat jawapan bagi semua soalan yang cikgu tinggalkan ini. Boleh ke boleh? Yes, pasti boleh sebab rasanya nota cukup untuk awak faham bagi 3 soalan ini. Soalan 5, 6 dan 7. Okey, itu saja untuk penerangan sesi ini. Okey, kita jumpa untuk soalan yang akan datang.